Okey. Okey, jadi saya nak awak tengok modul. Okey, tengok modul masing-masing. Okey. Untuk contoh 1 sampailah contoh 3 itu adalah recap daripada tingkatan 2 yang sebelum lagi. Recap dengan yang sebelum lagi dah. Okey, jadi contoh 1 tu sangat mudah, sangat direct. Dia tanya awak apakah itu paksi simetri ataupun diameter bagi setiap bulatan. Okey, seperti yang kita tahu, simetri itu adalah sesuatu yang bila kita belah dia, kedua-dua belah kena sama. Contohnya, ini dekat balik paksi simetri bagi segi empat tepat. Kat sini kita belah dia, maka ini sama. Ataupun kita belah kat sini, atas dan bawah sama. Okay, itu paksi simetri. Jadi untuk bulatan, paksi simetri dia adalah berapa banyak paksi simetri dia mempunyai sebanyak infinity. Infinity lah tak kira sebab banyak sangat. Mana-mana pun ini pun boleh. Jadi paksi simetri bagi bulatan adalah infinity dan paksi simetri dia juga adalah diameter. Paksi simetri dia juga adalah diameter. Okey, diameter ni asalan. Jadi kalau kita tengok dekat kita tengok dekat kita punya nota contoh 1, dia selalu namakan je paksi simetri ataupun diameter. Maka nama diameter dan paksi simetri adalah AOC. Itu saja. Kan maknanya yang belah tengah. Jadi separuh daripada diameter dapat apa? Dapat jari. Ini diameter. Kalau penuh diameter, kalau separuh ini jari. Ini recap. Okey. Okey, jadi latihan 1 boleh terjawablah. Dia punya diameter dia adalah dekat ROP. Termula senang-senang. Jadi fresh. Jadi A dan B dia punya paksi simetri dia JON. Kalau aku tulis COA boleh, POR boleh, NOJ boleh. Boleh. Dia tak ada apa? Dia tak strict. Tak terlalu spesifik. Okey, lepas tu kita tengok contoh 2. Okey. Ini pun adalah daripada, kalau tak silap saya, tingkatan 2. Okey, ini daripada tingkatan 2. Kalau awak ada suatu bulatan, kalau awak ada satu bulatan, lepas tu awak ada satu perentas. Okey, kita ada titik asalan lah. Okey, of course kita ada titik asalan. Lepas tu kita diberi satu perentas. Okey, ini perentas. Dari setiap perentas, ini tembeling minor, ini tembeling major. Okey, kita ada perentas. Dan daripada titik tengah ni, saya lukiskan satu garis menuju ke lilitan. Dan ini mestilah 90 darjah. Okey? Okey. Maksudnya ini akan sama panjang dengan ini. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ada perentas dan kita ada satu garisan yang mengilangi daripada asalan kepada lilitan 90 darjah, maka ini dan ini sama panjang. Itu yang dia nak cakap. Jadi untuk soalan pertama kita, X adalah 3 cm. Sama. X adalah 3 cm. Jadi latihan itu pun sama je. X adalah 5 cm. Okey, jadi dia minta yang panjang, jadi X adalah 12 cm. Sebab apa? Sebab 6 tambah 6 12. Alright? Okey, sorry. Okey, lepas tu kita tengok pula yang seterusnya. Okey. Kita bulatan. Okey.
Andai kata kita diberi dua perentas yang sama panjang, awak tengok dalam setiap rajah yang berikut, O adalah pusat bulatan, okey, pusat bulatan ataupun titik asal. Pusat bulatan, sorry, bukan titik asalan. Titik asalan itu origin. Saya salah istilah, okey. Pusat bulatan. Titik asalan tu macam ni. Kalau awak diberi graf, asalan tu dekat sini, kosong-kosong. Betul, betul. Ini kita panggil pusat bulatan. Okey, sorry. Istilah saya salah. Pusat bulatan, origin. Sebab dalam bahasa Inggeris, ini pun kita panggil origin juga. Ini origin dan ini origin. Tapi ini pusat bulatan, ini titik asalan. Center of circle. Kita panggil origin juga. Center of circle. Okey, tak apa. Anyway, kita ada pusat bulatan dan kita ada dua perentas yang sama panjang. Dalam setiap rajah yang berikut, O ialah pusat bulatan, diberi PR sama juga dengan US. Okey, dua perentas yang sama panjang. Okey, dua perentas yang sama panjang. Lepas tu kita akan lukiskan satu garisan daripada pusat bulatan menuju ke perentas di mana ianya mestilah 90 darjah. Okey, maka dia nak kata yang panjang ini sama juga dengan panjang ini, sama. Even kalau awak tarik sampai habis pun, okey, even kalau awak tarik sampai habis pun, panjang keseluruhan ni masih lagi sama dengan panjang dekat sini. Itu yang dia nak cakap. Okey, kita recap dulu. Jadi, kita tengok pada contoh 3 tu, dia tanya nilai X, maka nilai X adalah 5 cm. Lepas tu, latihan 3A, X adalah 9 cm. Dan P, X adalah 5 cm. Tak apa sudah, tak apa. Kita contoh 1 hingga contoh 3 ni, dia just recap saja. Kita belum betul-betul masuk lagi dalam bab 6. Ni pun masih lagi recap. Okay. Alright, okay. Lepas tu kita tengok contoh 4. Biasanya kan, nanti bila awak sambung belajar ataupun yalah, apapun benda lah, kalau ianya melibatkan matematik lah. Kebiasaannya, kalau ianya melibatkan segitiga bersudut tepat. Okay, kebiasaannya, apabila ianya melibatkan segitiga yang bersudut tepat, dalam kepala awak akan ingat teorem Pythagoras. Okey, ini kalau cerita cerita pasal panjang. Lepas tu kita boleh cerita pasal darjah, iaitu jumlah sudut adalah 180 darjah. Okey. Dan yang baru kita belajar trigonometry. Mungkin ada banyak lagi, tapi buat masa ni apa yang teringat pada saya adalah 3 perkara ini. Kebiasaannya, apa-apa benda yang melibatkan segitiga bersudut tegak, ini dalam kepala awak. Okey, tak apa, kita recap je. Apa tu teorem Pythagoras? Kita belum masuk lagi contoh 4. Sorry, saya nak cakap dulu pasal segitiga bersudut tegak. Okey, recap balik teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama juga dengan C kuasa 2. Tapi saya tak ingat formula ni. Saya ingat dia punya cara kiraan dia je. Tapi tak apa, yes, anyway, okay. Jadi jumlah sudut ni yang inilah 90 darjah tambah sudut A tambah sudut B. A tambah B tambah 90 dapat 180 darjah. Okey, dan trigonometry yang ada tangent, ada sin, ada cos. Okey, dalam bab 6 ni dia boleh bercampur dengan ini. InsyaAllah kalau kita sempat, kita akan tengok ada satu latihan tu, dia akan melibatkan trigonometry.
Okey. Alright. Dan dia juga melibatkan ni betul. Dia pun banyak. Dalam bab 6 yang kita tengah belajar sekarang ni, ini paling banyak pengetahuan tentang ni. Jumlah sudut bagi segitiga adalah 180 darjah. Okey. Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan nombor 4. Alright. Kita cuba selesaikan soalan nombor 4. Okey, dia kata SQ adalah 9. SQ mana S? Okey, sini S kecil sikit awak kalau tahu SQ adalah 9. Okey, tulis 9. POS adalah 25, maknanya POS adalah 25. Maknanya sekarang, kalaulah POS adalah 25 dan SQ adalah 9, maka diameter adalah 25 tambah 9 dapat 34. Kenapa kita cari dia punya diameter? Sebab kita boleh dapatkan dia punya jejak. Boleh dapatkan dia punya jejak. Jadi jejak ini adalah separuh daripada diameter lah. 17. Maknanya panjang sini adalah 17. Panjang sini adalah 17. Dan panjang ini adalah 17. Jadi panjang OA adalah 17 cm. Kenapa kita nak streskan dekat situ? Sebab kita boleh keluarkan dia punya sebab apa? Soalan dia suruh cari RST. Jadi kita kena ada RS. Okey, saya keluarkan dia punya segitiga ya. Ini O, ini R, dan ini S. Okey. Alright. So untuk cari panjang OS, macam mana nak cari? 17 tolak 9. 17 9 8. OS, panjang OS adalah 8. Lepas tu kita ada panjang OR 17. Maka dengan menggunakan trigonometri kita boleh dapat cari RS. Okey, lepas tu saya tak hafal formula sebab apa? Sebab cara saya ingat adalah dia ni yang paling panjang kan, RO yang paling panjang. Maka dia yang paling panjang tu kuasa 2 kan, tolak dengan yang pendek kuasa 2 kan. Lepas tu punca kuasa 2 kan. Maka RS awak akan dapat 15. Yes, RS awak akan dapat 15. Okay, jika RS adalah 15, maka RST adalah 15 kali 2. Jadi RST adalah 15 kali 2 juga dengan 30 cm. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, aku boleh salin dulu, yes of course. Ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, cuba buat B. Cuba buat B sebelum kita bincang. Yang ni, yang saya tulis kat depan ni, ini adalah macam dekat. Sebab kita akan banyak cerita pasal ni dekat bab 6 untuk selesaikan masalah. Ini macam recap power juga. Ada lagi 2 recap tadi, ada lagi 2 perkara yang saya nak tambah tapi kejap. Jadi bila orang jumpa segitiga dia mesti melibatkan teori Pythagoras atau jumlah sudut sama juga dengan 180 darjah ataupun trigonometri itu sendiri. Alright.
Tapi dalam bab 6 banyak yang pengetahuan tentang jumlah sudut istilah untuk segitiga adalah 180 darjah. Dalam categories saya tak buat banyak lagi latihan, tapi probably ada. Trigonometry ada, saya nampak satu dalam teks. Yang OR tu 17 sebab dia jari. Yes, betul. Betul sebab okey, ini diameter, jadi kalau separuh daripada diameter adalah jejari. Kalau saya sini pun ini masih juga jejari. Sebab tu kita cek jejari dia. Yes, betul. Terima kasih cikgu. Boleh tak ada. Terus tanya je, ada apa-apa tanya je. Okey, bagus. Soalan bagus. Okey, ni punya idea. Jadi, bila dia suruh cari ketinggian, maknanya ini adalah ketinggian tadi. Ini ketinggian. Ketinggian, atas. Maknanya dia suruh cari daripada Y sampai ke bawah.
Boleh, kenapa dia bagi diameter? Kalau daripada diameter boleh dapat apa? Masa dia bagi panjang, exact. Exact tu adalah dia punya kualitas. Okay, tadi kita dah tengok dekat contoh 2. Dia bahagian. Bahagian dapat nilai yang sama. Maksudnya bila kita cari ketinggian peras air, maknanya kita nak dari sini, dari sini. Okay, yes. Apa jawapan dia, Kak Sarah? 108 cm. Okay. Alright. Yang lain-lain? Okay. Sama, okay. Adli dapat sama, Fariha dapat sama. Fatir pun dapat sama. Okay, Adli dapat sama. Yes. Betul. Jawapan dia adalah Arif pun dapat sama. Okay. Jawapan dia betul 108 cm. Okay. Macam. Okay, so dia bagi kita diameter which is 150 cm. Daripada diameter kita boleh dapat jejari. Jejari akan jadi 156 bahagi dengan 2. Yes. Okay, 78. Okay, kita dah ada jejari. Kita tandakan dulu jejari kita itu. Okay, tandakan dulu maknanya ini 78. Ini pun 78. Dia pun jejari juga. Macam awak tak sini yang pusing. Sama lah. Lepas tu dia cakap exact adalah 144. Kalau exact adalah 144, maka XY separuh daripada dia. Sama juga dengan YZ, sama juga dengan 144 bagi 2. Maka kita dapat 72 cm. Okey, kali ni 72 kat mana dekat sini. Kenapa kita nak 72 cm ni? Sebab kita boleh bentukkan suatu segitiga. Bentukkan suatu segitiga. Okey, bentuk segitiga itu macam ni. 72, 78. Ini yang kita nak cari. YO. Itu yang kita nak cari. Jadi, YO adalah yang paling panjang. Okey. Kuasa 2 kan dia. Itulah yang pendek. Itu dapatkan yang ini. Itu kuasa. Muncul kuasa. Kalau kita dapat 30. Maknanya sini dapat 30. 30. Jadi dapatlah panjang. Jadi ketinggian paras air adalah ketinggian paras air 78 tambah 30 adalah 100 cm. Okey, yes. Okey, boleh tengok jawapan. Okey, sekarang kita akan buat kuis. Kuis senang je, nisbah trigonometri. Soalan dia banyak soalan konsep sahaja. Tak ada benda fancy. Sekejap kita buat dekat quizzes. Sekejap. Okey, ni link dia. Marilah berkumpul beramai-ramai untuk jawab kuis.
Okay, boleh salin dulu, boleh tengok dulu kat depan. Okay, cuba fahamkan. Kalau tak ada apa-apa soalan, boleh masuk. Ya, awak ada berapa orang? Ada 58 orang. Saya tak tahu quizzes ni ada limit ke tidak. Saya harap tak ada limit lah. Sebab kalau ada limit, saya kena bagi quiz lain. Ulang soalan tadi. Boleh. Boleh. Okey. Jadi kan, sekejap eh. Azan, terus masuk quiz. Ni Azan, masuk sini. Okey, Haris. Okey. Jadi, dia macam ni. Dia nak cari ketinggian paras air. Okey. Ketinggian paras air maknanya daripada sini ke sini. Kita kena gunakan semua maklumat yang kita ada. Jadi maklumat yang kita ada hanyalah diameter dan panjang perentas. Diameter boleh memberikan kita jejari. Daripada diameter, kita boleh dapat jejari. Dan jejari tersebut kita dapat 78. Jadi inilah jejari. Ini jejari. Ini pun jejari. Okey. Lepas tu saya cakap tadi, bila awak jumpa segitiga yang bersudut tepat, awak boleh kaitkan dengan tiga perkara. Jumlah sudut dia, trigonometry dan teorem Pythagoras. Jadi dalam kes kita ni, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey, sebab apa? Sebab daripada perentas exact, kita boleh bahagi duakan untuk dapatkan xy dan xz. xy dan yz. Okay, xz ni perentas, tapi kita boleh bahagikan dua. Okey, sebab apa? Sebab 90 darjah kat sini. Untuk dapat sini 72, sini pun 72 juga. Tadi awak dah dapat jejari. Awak dah dapat jejari. Maksudnya yang awak tak ada hanyalah ini. Sebab ketinggian paras air adalah daripada sini sampai sini. Awak baru dapat jejari. Awak tak ada ni lagi. Jadi macam mana nak dapatkan ni? Tertarik keluar segitiga dia. Kita buat Pythagoras. Dapat 30 kat sini. Bila kita dah ada nilai, barulah kita tahu ketinggian dia. Okey tak? Ke part mana yang awak rasa confusing? Okey. Dia macam dalam soalan ni, awak kena letakkan semua maklumat yang boleh dekat rajah awak. Daripada situ kita cuba part yang segitiga tu, dia menggunakan teorem Pythagoras. Awak familiar tak dengan teorem tu? Awak masih ingat lagi tak? Sebab teorem tu awak belajar waktu tingkatan 1. Teorem tu awak belajar tingkatan 1. Okey. Teorem Pythagoras, dia ada formula. Tapi saya tak berapa menggalakkan awak untuk hafal formula. Sebab awak boleh ingat dia melalui pattern. Kejap. Okey. Macam ni. Teorem Pythagoras mestilah segitiga yang bersudut tepat. Kalau bukan sudut tepat tak boleh. Dan dia punya formula dia adalah ni lah. Kita gunakan teorem Pythagoras untuk mencari panjang. Jika kita diberi dua panjang, kita boleh cari panjang yang ketiga. Maknanya kalau kita ada A, B, C kan. Okey, katalah kita ada A, kita ada B. Kita boleh cari C. Katalah kita ada 10, kita ada 7. Maka kita boleh cari yang tak ada. Itu guna teorem Pythagoras. Kita ada 3 sisi, 3 panjang, okey. Kita perlukan 2 untuk cari satu lagi. Okey, itu dia punya konsep. Guna teorem Pythagoras,
untuk cari panjang yang tak ada. Okey, jadi sekarang macam ni. Kalau awak nak ingat, kalau nak awak ada sini, kita ambil contoh yang biasa lah, 3 dan 4. Nak cari yang paling panjang. Cara mengambil sila. Okay. Jadi apa awak buat? Awak pastikan ini. Pastikan ini. Sebab dia dua-dua ni sama pendek. Bukan maksud saya macam nak dibandingkan antara ketiga-tiga sisi ni. Sisi ni yang paling panjang. Okey, bila sisi ni yang paling panjang, ini dengan ini akan tambah. Bila yang awak nak cari ni yang paling panjang, maka ini dengan ini akan tambah. Kuasa duakan dia, unsur kuasakan. Okey. Tapi kalau awak diberi sisi yang paling panjang, okey, contoh 5, 3, awak diberi B. Okey? Jadi untuk cari B, sebab awak dah ada yang paling panjang kan, dia nak suruh awak cari yang pendek, maka yang panjang ini dia akan tolak dengan yang pendek. Lepas tu kuasa dua. Guna trigonometri untuk cari sisi. Tapi awak kena ada dua sisi untuk cari sisi yang ketiga. Itu guna trigonometri. Sebab tu kita guna trigonometri, teorem Pythagoras. Untuk gunakan teorem Pythagoras. Sebab tu dekat sini awak ada segitiga kan, bersudut tepat. Kita gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan panjang ini. Sebab kalau kita ada panjang ini, maka kita boleh tambahkan untuk cari panjang keseluruhan. Cari panjang keseluruhan. Okey? Okey. Okey, tak apa sebab tak ada lagi pun untuk ini. Tak ada soalan lagi sebabkan. Okey, tak apa. Okey, jom kita start kita punya quizzes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dah 4, 40, 41. Okey, tak apa. Okey, saya mula dulu Alright. Okey, tak. Saya taruhkan sound dia. Sini boleh matikan sound. Bolehlah ada lagu sikit.
Sorry. Mungkin saya lupa bagi tahu awak lah. Kalau ada nota sebelah awak pun tak apa sebenarnya sebab ni quiz. Kalau awak tak ingat, awak just tengok nota je, tak ada masalah. Tak apa, okey je. Tak apa, ni quiz bukan exam. Kita nak uji kefahaman awak. Okey, jangan rushing ya, take your time, take your time. Tak apa, take your time.
Okey, kepada yang dah siap, cikgu bagi awak rehat lah sampai 6.40. Okey, 6.40 kita start balik. Lepas tu, yang tengah buat teruskan. Okey, teruskan. 60 kalau awak tak siap, saya akan habiskan Right. Okay, yang tengah buat teruskan. Okey, tapi yang dah siap, rehat dulu lah. 60 itu, 6.40 itu sambung dulu. Kalau ada soalan boleh tanya, saya ada je depan PC. Depan guna. Ada soalan boleh tanya. Boleh tak send link tu? Okey, ajak. Okey, jap. Okey. Right. Tapi nampak pun kita habis Mariam. Tapi awak nak buat je. Try.
Cikgu. Cikgu.
Okay, saya akan habiskan quiz, alright? Okay, sekejap Saya pernah cakap dengan awak, saya buat quiz ni, saya akan post dekat group sebab quiz parent nak tengok awak punya progress. Jadi next time awak letak nama awak Ataupun kalau awak tak letak pun tak apa, nanti awak bagi tahu lah, awak bagi tahu parent awak, cakap awak punya tu yang math susah. Boleh je. Okay. Sekejap. So saya tengah save kejap. Okay. Lepas tu kita akan sambung kelas kita. Tiga. Okay, alright. Okay. Saya harap semua dah ada. Okay. Cos 60 sin tambah. Senang je. Tekan je kalkulator. Cos 30 tambah sin 60. Tekan je kalkulator. Cos 30. Okay. Lepas tu, awak akan dapat 1.732 untuk apa? Okay. Cos 30. Okay, alright. Soalan yang cos 30 tambah dengan sin 60. Okay. Awak tekan je kalkulator terus sebab sebenarnya yang ni sebenarnya kita belajar bawah tajuk, bawah subtopik sudut khas. Sudut khas yang kita ada buat table. Tapi saya pun tak expect awak untuk hafal sebab macam saya pun sudut khas ni saya tak hafal. Saya tak ingat pun. Bila nak exam baru saya hafal. Okay, alright. Ini yang kaitan dengan sudut khas. Okay. Tapi kalau awak tak ingat pun tak apa sebab ini soalan MCQ. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak dapat cos 30 tambah sin 60. Awak dapat 1.732. Okey, dekat jawapan multiple choice question awak tu ada yang macam punca kuasa 3/2. Awak tekanlah salah satu.
Okey, punca kuasa 3/2 bukan. Apa yang ini? Sekejap, saya tak ingat. Ada jawapan punca kuasa 3. Tekan kalkulator. Bila awak tekan kalkulator, dapat. Ini dah jawapan dia. Memandangkan awak tak ingat sudut khas, kita buat secara manual lah. Tekan satu-satu jawapan dia. Macam tu je. Okey, alright. Okey, lepas tu, soalan ni ramai salah. Okey, soalan ni ada 11 orang betul, 26 orang tak betul, salah. Okey. Sebab probably mungkin awak tak ingat, ataupun awak careless, ataupun awak tak tahu nak buat teorem Pythagoras. Okey, sebab dia minta cos. Cos ni, okey, ramai boleh jawab lah bila dia tanya cos. Bila dia tanya cos theta, semua boleh jawab. Bersebelahan dengan hypotenuse. Jadi bersebelahan dia dekat sini, ini bersebelahan dia. Bukan ni. Ni bersebelahan dia. Yang ni dia punya bertentangan dan ni dia punya hypotenuse. Jadi dia nak A dan H, awak tak ada A, maka A yang boleh cari. Untuk cari QR, kena Pythagoras lah. 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Punca kuasa kan. Sebab kita diberi yang panjang yang garis yang paling panjang antara tiga ni dia yang paling panjang, maka dia tolak dia kuasa 2 kan, punca kuasa dapat ini. Okey, dapat 8 maksud saya kot. Cukup kita. Barulah awak kira cos theta adalah 8/15. Kena buat Pythagoras dulu. Mungkin careless. Okey. Sorry, 12. 12/15. Lepas tu, mungkin jawapan tak ada, kena pemudahkan. Okey, lagi satu yang ramai salah adalah ni. Okey, ini pun ramai salah juga. Dia bagi panjang AB, dia tak ada lukisan. Dia bagi ayat dia. Panjang AB 8, panjang AC 12, sudut A 30, suruh cari luas ABC. Okey. Saya rasa dah mention lah, dah cakap lah segitiga bersudut tepat. Dia mesti segitiga bersudut tepat. Jadi kita buat dulu. Okey. Ini 14 orang je betul, 26 orang salah. Okey, tak apa. Lukis dulu segitiga tersebut. Okey. Mestilah semua kita baca. Lepas tu bagi dia nama. Bagi nama apa? A, B, C. Bagi nama. Sebenarnya kalau awak tak susun macam ni pun boleh. Kalau awak buat macam ni pun boleh je. A, B, C. Sama je. Okey. Jadi dia kata AB 8. AC 12. Sudut A 30. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari luas. Luas adalah luas 1/2 darab panjang. Darab AB lah. Darab BC. Ini formula luas. Jadi awak kena cari BC. Macam mana nak cari BC? Ada dua cara. Sama ada awak guna trigonometry sebab kita ada sudut, ataupun awak guna Pythagoras pun boleh. Kalau Pythagoras kita akan guna ni lah. Okay, BC. Okay, dia yang 12 ni yang paling panjang, jadi dia akan tolak. Kuasa 2 kan dia tolak dengan jawapan kuasa 2. Memang jawapan awak akan dapat dalam puluhan kalau tak salah saja. Okay. Ataupun kalau awak nak guna trigonometry, awak boleh guna tangent. Boleh. Tangent apa sih? Boleh. Kalau tangent 30 sama juga dengan, okay, tangent adalah bertentangan yang kita nak cari ni berkaitan bersebelahan. Awak nak guna sin pun boleh. Sin 30 bertentangan
equalkan dengan hypotenuse. Nak guna cos pun boleh. Cos 30 bersebelahan hijab. Cos tak boleh. Cos tak boleh lah sebab cos tak melibatkan bertentangan. Tangent dengan sin. Jadi kena cari BC dulu. Dah cari BC baru kita boleh cari luas ABC. Alright. Saya rasa tak apalah. Kita habis ni semua. Kita mungkin boleh recap balik kepada tutorial ni. Okey, kita sama boleh belajar. Alright. Okey, alright, kita boleh modul, kita boleh. Okey, kita akan pergi tengok ke okey, tengok contoh 4. Contoh 4 ni awak refer dekat rajah yang pertama. Rajah pertama. Jika mereka berkongsikan lengkuk yang sama, maka sudut mereka sama. Jadi kita ada bulatan contoh 4. Okey. Dia bagi macam ni. Dia bagi X, dia bagi 40. Dia bagi 50. Jadi semalam kita dah cerita untuk bentuk yang macam ni, kan nampak the share ni kat sini, lengkuk dia adalah yang ini. Lepas tu yang ini dengan ini, lengkuk dia pun lengkuk yang sama. Maka kita kata X sama juga dengan 40 darjah. Jadi apakah nilai X? X adalah 40 darjah. Tentu je. Okey, itu kat darjah pertama. Jadi yang lain boleh isi lah. Darjah 4 ni. Okey, awak bandingkan. Okey, saya bagi masa 30 saat. Buat darjah 4 ni. 30 saat. Senang. Senang memang senang, tapi kalau awak tak sure, awak tak sure macam mana bagi tahu bagi tahu. Refer dekat rajah 1 yang kita buat semalam. Lepas tu saya suruh mungkin saya hasilkan. Senang untuk awak reference. Okey, so latihan 4A kita dapat X dapat 50 darjah. Lepas tu seterusnya yang B tu X dapat 30 darjah. Dan yang terakhir X adalah 40 darjah. Senang. Okey, lepas tu contoh 5. Contoh 5 awak refer dekat rajah yang nombor 2. Refer kat rajah 2. Kalau kita ada macam ni dan kita ada lagi satu, ini rajah nombor 2 itu masalah. Kalau mereka mempunyai lengkuk yang sama panjang, maka sudut dia pun sama. Jadi Y adalah 40 darjah. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, rajah 5, saya letak P je. Sebab apa? Yang A tu awak skip. Sebab saya pun tak tahu apa dia lukis. Ada kesilapan. Okay, A tu skip. Batal. A tu batal. Okay, jadi B akan dapat 45 darjah. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai lengkuk yang sama. Tengok boleh letak. Tengok boleh letak awak. Tengok boleh darjah kedua. Okay. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh 6. Contoh 6 awak refer dekat rajah 3. Contoh 6 refer dekat rajah 3. Okey, bezanya apa? Kita ada dua kan dalam satu family tu. Nombor 2 dan nombor 3 bezanya satu dekat kalau letak O kecil O,
Awak kena letak sebab itulah nak bagi tahu kita dia adalah sudut. Yes, kena letak. Kalau macam tak apa, pemilih bebas tu tak kita cerita kemudian. Okey, kena letak sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu dia adalah darjah, sudut. Okey, so beza contoh 5 dan contoh 6 yang macam kita tengok semalam, dia dalam satu family, seorang dia terletak di militan, yang satu lagi dia dekat pusat bulatan. Tapi konsep dia masih sama. Selagi mana mereka berkongsi panjang, bukan berkongsi, maksud saya selagi mana mereka mempunyai panjang lengkuk yang sama, kita kata dia sama. Sudut dia sama. Selagi mana mereka mempunyai panjang lengkuk yang sama. Jadi untuk contoh 6, Z kita akan dapat 52 darjah. Lepas tu latihan 6A dan 6B. Ini akan dapat apa? 65 darjah. Ini akan dapat 72 darjah. Macam like komputer. Warm up, panaskan badan. Apa Afiq? Latihan 5A tu cancel. Tak boleh. Awak tengok apa bentuk dia macam pelik dan dia tak bagi darjah tu. Abaikan. Ini itu abaikan. Alright. Okey, lepas tu kita tengok contoh 7. Contoh 7, awak refer pada rajah yang ke-7. Refer pada rajah ke-7. Semalam kita bincang yang rajah 5, 6, 7 tu dia satu keluarga. Apa konsep dia? Konsep dia adalah, okey, recap balik, ingat balik. Kita ada, dia macam rajah yang pertama, cumanya dia berkongsi lengkuk, tapi satu dia mula daripada pusat bulatan, satu lagi dia sentuh dekat militan. Okey, masih lagi berkongsi lengkuk yang sama, cumanya yang ini dekat pusat bulatan, dan ini pula dekat militan. Jadi awak pusinglah macam mana pun, kalau benda ini terpakai, maka apa kita cakap, kita akan kata sudut yang ini adalah 2 kali ganda sudut ini. Maksudnya kalau ini adalah P, ini adalah 2P. Okey. Okey, jadi untuk contoh yang 7, memandangkan dekat sudut pada pusat bulatan adalah 70, maka yang dekat militan tu adalah separuh lah. Maksudnya kalau yang pusat bulatan 70 darjah kan, maknanya yang dekat W tu adalah 70 bagi 2 dapat 35. Betul lah. Betul sebab apa? Sebab apa pun sudut dekat militan, dekat pusat bulatan akan 2 kali ganda. Maknanya terbalik pun betul. Apa pun sudut dekat pusat bulatan, dekat lilitan akan kurang 2 kali ganda. Akan bagi 2. Yes. Jadi awak akan dapat untuk contoh 7 dapat 35 darjah. Okey, so teruskan dengan latihan 7. Saya bagi masa seminit. Okay, lengkap kan? Teruskan dengan latihan 7. Cuma C tu mungkin C tu tak apa. Kalau awak boleh buat, awak buat. Kalau tak, kita bincang. C tu agak mengelirukan sikit. Tapi benda dia sama je. Benda dia sama je, cuma buat.
Okey, alright. Jadi kita tengok kalau yang A itu apa jawapan dia? A akan dapat 144 darjah. Sebab apa? Sebab dia bagi sudut yang dekat lilitan. Maka yang dekat bulatan akan jadi 2 kali ganda. Okey. Lepas tu yang B pun sama. Dia bagi sudut dekat okey tak, ini lain sikit. Ini dia bagi sudut dekat bulatan, pusat bulatan. Lepas tu dia suruh cari sudut yang pada pusat lilitan. Jadi kita akan, okey dia suruh cari W. Okey, ini lagi satu recap. Ini lagi satu recap saya nak cakap dengan awak. Kalau awak diberi dua garis lurus, kalau awak diberi dua garis lurus, ini mesti garis lurus. Okey, ini recap. Maka sudut ini akan sama dengan sudut ini. Maknanya P sama juga dengan Q. Dan ini akan sama juga dengan ini. A sama juga dengan B. Recap. Kalau awak ada dua garisan lurus, maka ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi tadi dia macam ni kan. Jadi awak dah dapat sini 55 darjah, maka sini pun 55 darjah lah. Ni recap. Ini salah satu daripada recap yang saya nak cakap. Kalau kita ada dua garisan lurus, maknanya ingat ini yang ini sama dengan ini sama dengan ini. Alright? Itu satu. Okay, jadi jawapan dia 55 darjah. Okey. Yang C pula, yang C ni dia masih lagi menggunakan konsep yang sama. Cumanya dia bergantung pada cara awak tengok. Okey. Ini dia punya lengkuk dia adalah ini. Luas lah. Ini dia punya lengkuk. Lepas tu, ini mana lengkuk dia? Ini lengkuk dia. Maknanya mereka masih lagi berkongsi lengkuk yang sama. Mereka masih berkongsi lengkuk yang sama. Jadi dia bagi kita sudut di lilitan. Maka kita cari sudut di pusat bulatan, ianya akan jadi 2 kali ganda. Jadi dapatlah 220 darjah. Dapatlah 220 darjah. Okey, lepas tu D tadi dia bagi kita sudut pada pusat bulatan, maka pada lilitan ianya akan jadi sebab iaitu 40 darjah. Dan E pun sama juga, ada dalam yang kita buat semalam. Okay. Dia bagi kita sudut pada lilitan, maka pada pusat bulatan akan jadi 2 kali ganda. Okay. Ini recap dia. Masih belum ni, bukan level exam yang ni. Okey, lepas tu kita pergi tengok contoh 8. Alright, contoh 8. Contoh 8 ni awak refer balik darjah 8, yes, refer darjah 8. Okay, refer darjah 8. Kalau awak ada suatu bulatan dan awak ada diameter, maknanya garisan yang membelah tengah lah. Okay, garisan paksi simetri. Okay, sebab semalam kita punya nota, kita buat macam ni je. Tapi faham-faham, iaitu garisan ini garisan yang membelah bulat. Dia adalah paksi simetri ataupun dia adalah diameter. Okay. Jadi apa yang kita cerita semalam, kalau kita ada temu dari titik ini, kita buat garisan sampai lilitan dan kita patah balik ke sini, maka kita akan kata dia 90 darjah. Kita akan kata dia 90 darjah. Mana-mana pun, asalkan dia mula sini dan berakhir sini. Okay. Ataupun dia mula sini pun boleh. Mula sini, tentu pada lilitan, patah balik ke sini, ini 90 darjah. Okay. Jadi itu, apakah jawapan kita? B adalah 90 darjah. Dia adalah 90 darjah. Okey, ini saya bagi masa 5 minit. Sebab yang ni yang belakang-belakang tu dia pelik sikit. Okey, saya bagi 5 minit. Cuba dulu. Oh, okey, pergi ambil charger. Okey, boleh. Ambil charger dulu.
Okey, tapi tak apa. Yang ni 5 minit. Cuba buat. Latihan 8 ini. Dekat sini lah yang saya cakap dengan awak tadi, bila ianya melibatkan segitiga, awak ingat dia akan ada 3 perkara. 7C. Tak apa, buat dulu. 7, kalau awak boleh dapat 7B, awak boleh dapat 7C. Sebab 7B dan 7C itu sama. Cuba dulu. Okey. Afiq, tadi saya ada cakap, kalau ianya melibatkan segitiga, dalam kepala awak akan ada 3 benda. Kalau ianya melibatkan segitiga bersudut tepat. Dalam kepala awak ada 3 benda. Ia boleh jadi Pythagoras, ianya boleh jadi trigonometry, ataupun ianya mungkin berkaitan dengan fakta bahawa jumlah sudut ialah 180 darjah. Ini awak belajar waktu tingkatan 2. Ini tingkatan 2. Ini yang baru saya awak belajar. Ini tingkatan 1. Jadi untuk menjawab 7B dan 7C, ini dia. Jumlah sudut mestilah 180 darjah. Tak apa, kira dulu. Okey. Lagi satu, okey sama-sama buat Lagi satu benda yang kita nak recap adalah jika kita diberi segitiga berkaki 2, segitiga berkaki sama. Berkaki sama. Apa panggil dia apa? Segitiga apa? Dia sama panjang. Segitiga berkaki sama ke berkaki 2? Kita ingat. Sama kaki, segitiga sama kaki. Okey, alright. Segitiga sama kaki. Okey, ini recap dan ini pengetahuan ini penting juga dalam kita nak selesaikan ini. Okey. Segitiga segitiga sama kaki maksudnya ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Maknanya saya letak ini A, ini pun akan jadi A. Dia sama. Okey, ini pengetahuan ini penting. Tapi kalau dia kata segitiga sama kaki, sama sisi, kalau sama sisi, awak tahu jumlah sudut adalah 180 darjah. Sama sisi bermaksud sudut mereka pun sama. Jadi 180 bahagi 3, 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. 60, 60, 60. Tapi kalau berkaki sama, ini dengan ini dia sama. Ini tak sama. Ini saya letak ini, saya letak Z. Ini saya letak I dan I. Ini sama. Tapi bila yang bersisi sama, dia akan 60, 60, 60. Okey. Teruskan. Ingat, kalau jumpa segitiga, kalau jumpa segitiga bersudut tepat, mungkin dia ada kaitan dengan Pythagoras, mungkin dia ada kaitan dengan trigonometry, mungkin dia ada kaitan dengan fakta bahawa jumlah sudut adalah 180 darjah. Jadi ini pun recap. Ini pun masuk dalam recap. Ini pada 2 garis tulis tadi. Buat yang mana? Buat yang ni? Latihan 8. Buat latihan 8 Haris. Buat latihan 8. Mm-mm.
Okey, dia dah 5 minit tapi tak apalah, saya lajakkan lagi 3 minit. Okey, saya lajakkan lagi 3 minit. Okey, kita bincang. Okey, tak apa, Res, kita bincang. Sebab ni ini awak akan guna pengetahuan awak pada darjah 8. Semalam kita dah buat dan nota awak banyak tu, jadi awak refer pada darjah 8. Okey. Okey, refer pada darjah 8 tapi dia melibatkan pengetahuan yang lain juga. Okey, yang first kali kita tengok darjah 8 awak. Yang first kali dia paling direct lah. Paling direct apa? Okey, kita ada diameter. Okey, saya dah cakap lah, kalau daripada sini pergi ke sini dan dia patah balik ke titik ini adalah 90 darjah. 90 darjah. Lepas tu tak kisahlah, asalkan dia daripada yang hujung pergi ke limitan, pergi ke hujung 90 darjah. Ingat tu, mesti ingat. Tengok dalam nota awak yang awak buat semalam. Okey? Tengok dalam nota awak. Okey, sini pergi sini 90 darjah. Okey, baik. Jadi untuk jawapan pertama, obviously V kita adalah 90 darjah. Jadi kita 90 darjah. Okey, sekarang tengok yang B pula. Kita ada bulatan. Okey, lepas tu ini kalau dia sentuh pusat bulatan tu, maknanya dia ni pasti simetri dan dia buat macam ni. Maknanya kita sedia tahu ini B, ini berapa? 32. Bila dia bagi macam ni, awak tengok dekat awak punya nota darjah 8 tu, maknanya kita tahu yang ini adalah 90 darjah. Okey, lepas tu saya cakap tadi, bila dia melibatkan segitiga yang sama, segitiga tepat, okey, ada apa? Ada trigonometri, ada Pythagoras dan jumlah sudut. Jumlah sudut 180 darjah. Tiga benda ni. Jadi, yang mana satu awak gunakan? Awak akan gunakan yang ini. Maksudnya sekarang,
tambah 90 darjah tambah 30 darjah dapat 180 darjah. Itu dah maksudnya. Itu maksudnya. Jadi bawa sebelah, tolak 60 darjah, tolak 30 darjah. Dapat apa? Dapat 58 darjah. Ni. Nanti bila kita buat latihan, awak akan guna ni, awak akan tulis. Semua guna. Okey? Jadi yang ni yang ingat, ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Jumlah sudut untuk segitiga adalah 180 darjah. Jadi V awak kat sini 58 darjah. Sama juga dengan C. Sama juga dengan C. Okey, dia punya garis dia menyentuh pusat bulatan. Maknanya dia adalah diameter. Jadi dia bagi okey, kisah saya tak rasa sebab saya ingatkan. Kita sangkakan macam ni. Okey. Ini 65 darjah. Ini V. Maka tengok rajah 8 awak tu, kita tahu yang ni berapa? 90 darjah. Jadi V tambah 90 darjah tambah 65 darjah akan dapat 180 darjah. Maka V akan dapat, awak di sebelah tolak 180 tolak 90 tolak 65 darjah akan dapat 25 darjah. Okey Haris, boleh? So far so good? Yang lain-lain? Boleh ya? Boleh, okey. Haris boleh. Ini basic lagi ni, kita belum masuk sana. Sana lagi serabut. Dia bukanlah serabut sangat, tapi dia bercampur-campur banyak benda. Okey? Jadi ingat ni. Ingat tiga-tiga ni, tapi ni yang paling banyak lah saya cakap. Tiga-tiga ni ingat. Bila jumpa je segitiga macam ni, mungkin dia akan perlukan salah satu ataupun mungkin dia perlukan semua. Right? Okey. Lepas tu okey, lepas tu kita tengok D. Okey, D ni macam ni pula. Dia bagi kita bulatan. Lepas tu sama, dia lalu tengah sini. Kalau dia tak lalu tengah tak boleh. Dia mesti betul-betul menyentuh pusat bulatan. Okey. Sini dan sini. Lepas tu dia bagi sini. Sekejap, saya tak tepat. Sekejap. Tak pernah. Tengok dekat raja. Okay, jadi dia cakap, okey ni D. Tu je dia bagi. Okey. Dia bagi tu je. Dia sujud D. Boleh cari. Jadi, apa awak buat? Awak tahu yang jumlah dalam ini adalah 180 darjah. Ini maksudnya sisi dia sama. Ini yang dia tanda macam ni dulu. Okey, maknanya semua ni panjang dia sama. Bila panjang dia semua sama, maka ini sama juga dengan ini, sama juga dengan ini. Okay, sekarang awak tahu jumlah sudut adalah 180 darjah. Jadi satu sudut dapat apa? Dapat 180 darjah bagi 3. Dapat apa? 60 darjah. Maka sini 60 darjah, sini 60 darjah, sini 60 darjah. Okey. Untuk cari V, awak fokus pada yang hijau. Fokus pada yang hijau. Sebab apa? Sebab awak tahu sini akan dapat 90 darjah. Ini akan dapat 90 darjah. Maka V tambah 90 darjah
tambah 60 darjah akan dapat, sebab ini adalah satu segitiga, akan dapat 180 darjah. Jadi sama macam tadi, 180 tolak 90 tolak 60, dapat 30 darjah. Jadi cara awak tengok tu dia berubah-ubah. Mula awak fokus dulu dekat segitiga ni. Kenapa awak fokus dekat segitiga yang ni dulu? Sebab segitiga ni boleh memberikan awak 60 darjah. Sebab mereka adalah segitiga sisi sama. Dan jumlah sudut bagi segitiga adalah 180 darjah. Bagi 3 dapat 60, 60, 60. Lepas tu fokus pula pada segitiga yang hijau ni. Kenapa awak fokus pada segitiga yang hijau? Sebab segitiga yang hijau ni akan memberikan awak 90 darjah dekat sini. Jadi ini dengan ini akan dapat 180 darjah. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. Jadi susun kan? Lepas tu yang punya tak berkenaan bawa sebelah sana, tolak. Okey? Okey, alright. Okey, saya lepas tu yang tadi sekali ini tak apalah, yang ni dia terakhir lah. Saya rasa macam kata tak sempat lah nak bincang ni. Dah maghrib pun. Okey, dan akhir sekali ini fokus kelas kelas. Okey. Jadi kita ada okey, lepas tu ada titik tengah dengan lisan yang melalui pusat bulatan ini dan ini. Lepas tu dia buat macam ni. Okey, lukisan saya tak tepat. Tapi okey macam ni. Okey, alright. Okey. Ini V, okey. Plus. Dia bagi ni je. Jadi macam ni kita nak buat. Okey, macam ni kita nak buat. Oh, tak sebenarnya. Okey, tak ada. Tak ada benda pun nak buat. Okey, jadi ini adalah segitiga tu. Okey, alright. Kita tahu segitiga ini bermaksud apa? Bermaksud ini adalah 90 darjah. Jadi V tambah V dapat 90 darjah. 2V dapat 90 darjah. V dapat 90 darjah bahagi 2. V adalah 45 darjah. Lukisan dia tak macam 45 darjah. Lukisan dia tak berapa tepat. Tapi awak tahu ini adalah 90 darjah. Jadi ini tambah ni dapat 90 lah. Dapat ada 2 lukisan dengan 90. Ini sama dengan 90 bagi 2. Dapat apa? Dapat 45 darjah. Okay, alright. Tak apalah, kita sambung depan. Okay, yang cuma yang je saya minta awak nota yang buat tu faham betul. And then awak bandingkan dengan jawapan yang modul yang kita baru buat. Okay, supaya betul-betul faham dia sebenarnya dekat mana darjah dia. Macam ni kan, guna tak yang jumlah sudut 180 darjah. Faham betul-betul, sebab itu basic. Bila dah masuk sini lukisan pusing-pusing kan. Okey, sekejap. Lepas tu awak tengok kan dekat modul. Dia ada soalan yang macam ni dia punya lukisan dia. Macam bintang macam ni. Soalan dia boleh buat, awak boleh buat. Tapi awak kena betul-betul faham dekat mana awak nak tengok. Awak nak fokus kat sini dulu ke? Okey, jadi yang basic tu cuba faham betul. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita habis kelas kat sini. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan insyaAllah. Kalau ada soalan, boleh stay tanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Haris. Waalaikumsalam. Okey.
Sama-sama. Okey, alhamdulillah. Sama-sama.